Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar topik pertama dalam topik hadis, iaitu hadis sumber hukum. Baiklah, di dalam Islam terdapat 4 sumber hukum. Yang pertamanya ialah kita merujuk kepada Al-Quran. Yang kedua kita merujuk kepada hadis. Yang ketiga ijma' dan yang keempat ialah qiyas. Ijma' ni ialah kesepakatan para ijtihad selepas kewafatan Nabi tentang sesuatu masalah hukum syarak. Qiyas ni pula bermaksudnya menyamakan masalah yang tak jelas hukumnya dalam nas dengan masalah yang jelas hukumnya dalam nas kerana wujudnya persamaan illah ataupun sifat sesuatu perkara tu. Contohnya ialah pengharaman dadah. Pengharaman dadah ni disamakan dengan illah pengharaman arak iaitu memabukkan. Tetapi hari ini kita nak fokus hanya kepada hadis. Sebelum kita mempelajari lebih dalam apa itu hadis, kita rujuk dulu kitab hadis yang menjadi rujukan utama. Okey, antaranya ialah kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta', Sunan Ad-Darimi dan Musnad Ahmad. Kita pergi kepada maksud hadis. Hadis dari segi bahasa bermaksud kata-kata atau baharu. Maka tidak cukup untuk kita tahu daripada sudut bahasa sahaja, kerana untuk kita mendalaminya lebih dalam kita kena mengetahui maksud hadis dari segi istilah syarak. Hadis dari segi istilah ialah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dari segi percakapan, perbuatan, pengakuan dan sifat. 4 perkara ni perlu diingat, iaitu percakapan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi dan sifat Nabi. Okey, kita dalam mempelajari hadis ni, kita kena bezakan antara sanad dan matan. Sanad ni, kalau kita tengok hadis, sanad ni merupakan dari segi bahasa ialah sandaran. Dari segi istilah ialah rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Maknanya kalau kita tengok suatu keratan hadis ni, yang daripada contoh ini yang berwarna pink ini. Yang berwarna pink ini ialah sanad. Daripada contoh yang kita bagi ni, dan boleh juga merujuk dalam buku teks KSSM, iaitu muka surat 51. Okey, qala al-Imamul Bukhari haddatsana Ali ibnu Abdullah haddatsana Yahya ibnu Sa'id haddatsana Sufyan qala haddatsani Mansur an Mujahid an Tawus an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berwarna pink ini kita panggil sanad, iaitu rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu hadis. Kemudian apa itu matan? Okey, matan dari segi bahasa ialah sesuatu yang jelas dan zahir. Dari segi istilah ialah teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Maka daripada contoh yang kita beri ini ialah bermulanya daripada la hijrata ba'dal fathi hingga akhirnya, iaitu wa izastunfirtum fanfiru. Yang ini ialah matan hadis, iaitu teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Okey, peranan hadis. Apa dia peranan hadis? Peranan hadis antaranya pertama ialah menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti kewajipan berpuasa. Maknanya hukum tu dah ada dalam Al-Quran. Contohnya kewajipan berpuasa ada dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ada ayat tentang kewajipan berpuasa dalam surah Al-Baqarah ayat 185, iaitu bermaksud sesiapa antara kamu menyaksikan anak bulan Ramadan maka hendaklah dia berpuasa. Maka ada hadis lain muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan dan berbukalah, iaitu berhari rayalah kamu kerana melihat anak bulan Syawal. Maka hadis ini dia menguatkan hukum yang telah pun terdapat dalam Al-Quran seperti hukum kewajipan berpuasa. Peranan hadis yang kedua ialah memperincikan isi kandungan Al-Quran seperti cara melaksanakan solat. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salah. Maksudnya dirikanlah kamu solat. Maka datangnya hadis, contohnya hadis haddatsana Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Maksud dia ialah Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Maka hadis ini berperanan dalam memperincikan isi kandungan Al-Quran seperti cara melaksanakan solat. Peranan hadis yang ketiga ialah menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran seperti pengharaman emas dan sutera kepada lelaki. Al-Quran tidak menyebut tentang pengharaman emas dan sutera kepada lelaki, tetapi ada hadis Anil Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Nahana an khatamiz zahab wa lubsil harir. Hadis Al-Bukhari. Terjemahannya Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami daripada 7 perkara. Baginda melarang kami daripada memakai cincin emas dan sutera. Maka ini ialah 3 peranan hadis. Baiklah, kita pergi kepada pengelasan hadis. Okey, hadis dikelaskan mengikut 4 item penting ini, aspek penting ni. Pertamanya ialah percakapan, iaitu sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, bila bersabda ni maknanya sesuatu yang dikatakan, diucapkan oleh Nabi. Contohnya Nabi kata wal haya usyubatun minal iman. Malu itu satu cabang daripada iman. Yang ini contoh hadis Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari dari segi percakapan. Baiklah, dari segi perbuatan pula ialah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastanji bil ma, riwayat Al-Bukhari. Maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Maka perbuatan itu dilakukan oleh Nabi, iaitu beristinja dengan air. Ini contoh hadis dari segi aspek perbuatan. Hadis dari aspek pengakuan atau persetujuan ialah diamnya Nabi terhadap sesuatu perbuatan atau percakapan sahabat tanpa melarangnya. Contohnya hadis riwayat Al-Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu al'abu bil banati indan nabi wa kana li sawahibu yal'abna ma'i fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu fayusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Maksud dia, Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bermain anak patung bersama-sama rakanku. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, rakanku bersembunyi. Rasulullah SAW mengeluarkan mereka sehingga mereka dapat bermain denganku semula. Ini ialah contoh dari segi aspek pengakuan, iaitu diamnya Nabi terhadap satu perbuatan atau percakapan sahabat. Dari segi sifat, aspek sifat ni maksudnya ialah perhabaran tentang sifat kejadian dan sifat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Contohnya hadis riwayat Al-Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda haya minal azra fi khidriha. Maksud dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW lebih pemalu daripada anak gadis sunti di biliknya. Ini ialah hadis dari segi aspek sifat. Sifat Abu Sa'id Al-Khudri ini menerangkan tentang sifat Nabi yang pemalu. Okey, kita pergi kepada perbandingan. Perbandingan di antara 3 perkara. Iaitu Al-Quran dibandingkan dengan hadis kursi dan dengan hadis nabawi. Maka kita tengok daripada segi maksud dahulu. Maksud Al-Quran ialah dari segi Al-Quran ini maksudnya ialah makna dan lafaznya daripada Allah. Hadis kursi pula ialah maknanya daripada Allah dan lafaznya daripada Rasulullah. Tetapi hadis nabawi ni makna dan lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, perbandingan dari segi ganjaran pahala, Al-Quran mendapat pahala bagi setiap huruf yang dibaca. Tetapi hadis kursi dan hadis nabawi mendapat pahala bagi orang yang mempelajari dan beramal dengannya. Okey, perbandingan daripada segi martabat. Okey, martabat Al-Quran ialah sahih tanpa keraguan. Tetapi hadis kursi dan hadis nabawi terbahagi kepada beberapa martabat. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif yang lemah dan juga hadis maudhu'. Perbandingan yang keempat ialah kita tengok daripada sudut keperluan berwuduk. Di mana Al-Quran ini wajib berwuduk apabila kita memegang dan membawanya. Tetapi bagi hadis kursi tidak wajib berwuduk. Okey, dari segi contoh pula kita boleh tengok di dalam buku teks iaitu muka surat 56 jika tidak silap. Dekat situ diberikan contoh perbandingan apa dia Al-Quran, hadis kursi dan hadis nabawi. Al-Quran ni mudah nak faham lah sebab kita selalu buka Al-Quran. Dan hadis juga mungkin kita selalu jumpa. Yang kita jarang jumpa ataupun anak-anak murid jarang dengar ialah hadis kursi. Dekat sini boleh tengok perbezaan hadis kursi dengan hadis nabawi. Hadis kursi ni dia biasanya ada seorang sahabat tu mengatakan dia mendengar daripada Rasulullah dan kemudian Rasulullah bersabda Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Dia mesti ada tambahan kat situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Kat situ ialah hadis kursi. Kalau hadis nabawi yang biasa dia biasanya hanya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan. Kita tengok daripada segi pengelasan hadis tersebut lah. Okey, itu saja untuk topik hadis pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.